Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya nak share dengan korang berkenaan dengan kematian. So kat sini saya nak share dengan korang macam mana kita nak handle this situation if berlaku depan mata kita. First, sebelum korang nak selamatkan mangsa tu, korang kena pastikan diri korang tu selamat daripada sekeliling. The second, bila korang dah pastikan diri korang tu selamat daripada sekeliling, korang kena iaitu kena pastikan mangsa tu bergerak atau tidak. And third adalah bila korang dah pastikan mangsa tu tak bergerak, korang kena call polis cepat-cepat atau nombor kecemasan 999. Dan keempat, bila tu ambulans akan ambil mangsa atau mayat tu untuk buat postmortem untuk mengetahui punca kematian. Dan yang terakhir adalah waris mangsa akan mengambil alih untuk melakukan kerja-kerja lain. First, saya nak cerita tentang kematian yang melibatkan kematian kebakaran. Kematian melibatkan kebakaran ni tak jauh beza mana pun dengan kematian biasa. Tapi yang membezakan dia adalah cara kita untuk mandikan dia. Cara untuk mandikan mayat biasa adalah menggunakan air. Tapi untuk yang melibatkan kebakaran ni, kita perlu menggunakan tayamum. Iaitu tayamum adalah untuk kita khawatir yang kulit yang dia menggelepur tu akan tertanggal dan menyukakan lagi keadaan. Caranya adalah orang yang hendak mentayamumkannya hendaklah menggunakan debu dengan menepuk kedua-dua tangannya lalu mengusapkannya pada wajah dan kedua-dua tangan jenazah, sama seperti kita bertayamum untuk diri kita sendiri. Saya nak ceritakan pula tentang jenazah yang kurang anggota badan. Ini disebabkan oleh dua sebab, iaitu kemalangan dan disebabkan dengan hempasan kapal terbang. Ada fatwa yang mengatakan bahawa sekiranya keadaan mayat iaitu reput atau hancur, maka cukuplah tayamum dan disemayangkan ke atas dirinya. Saya nak cerita pula tentang perkara yang perlu dilakukan ketika mengkafankan jenazah. Yang pertama, lapisan pertama mestilah menggunakan lapisan yang sama panjang dengan ketinggian jenazah. Yang kedua, setiap rongga perlulah disumbatkan dengan kapas yang dicelupkan dengan klorok. Yang ketiga, kain kafan seperti biasa. Sekarang ni saya akan terangkan secara detail dari awal hingga akhir bagi pengurusan jenazah COVID-19. Yang pertama sekali saya akan terangkan tentang pra-pengurusan jenazah. Seterusnya ialah pengurusan jenazah dan akhir sekali ialah pengkebumian jenazah. Yang pertama sekali pra-pengurusan jenazah, kita perlulah mengesahkan kematian kes ni ialah daripada kes COVID-19. Yang akan mengesahkan kes ini ialah daripada pihak hospital ataupun pusat perubatan. Seterusnya, pihak hospital ataupun pusat perubatan akan memaklumkan kepada 4 buah pihak, iaitu yang pertama, Jabatan Perubatan Forensik. Yang kedua ialah penolong pegawai kesihatan persekitaran. Yang ketiga ialah Jabatan ataupun Majlis Agama Islam Negeri. Dan yang keempat ialah waris. Dan seterusnya, pihak hospital ataupun pusat perubatan akan membuat sesi pengecaman jenazah bersama waris. Dan selepas selesai pengecaman jenazah, pihak hospital ataupun pusat perubatan akan mengeluarkan permit pengkebumian. Seterusnya saya akan terangkan tentang bahagian pengurusan jenazah COVID-19. Cara untuk kita memandikan jenazah COVID-19 ni, kita menggunakan kaedah tayamum. Dan hanya dibenarkan 3 orang petugas saja untuk menguruskan jenazah tersebut. Iaitu seorang petugas untuk melakukan tayamum dan 2 orang petugas lagi untuk melakukan solat jenazah. Yang pertama sekali, kita perlulah menyediakan peralatan dan keperluan menguruskan jenazah, termasuklah personal protective equipment yang merangkumi sarung tangan getah, apron plastik, pelindung mata, mask, boot getah, 2 helai body bag, 2 bekas untuk meletakkan debu tayamum, dan yang terakhir sekali ialah debu tayamum yang secukupnya. Setelah peralatan semua telah disediakan, kita akan teruskan dengan membalut jenazah menggunakan 3 lapisan. Iaitu pada lapisan pertama, kita akan balut menggunakan linen putih, iaitu kain kafan. Dan pada lapisan kedua, kita akan sarungkan dia menggunakan body bag yang pertama. Dan pada lapisan yang ketiga, lapisan yang terakhir ni, kita menggunakan body bag yang kedua. Dan akan ada satu semburan yang pihak hospital ataupun pusat perubatan telah sediakan, akan sembuh pada lapisan ketiga, semburan nyah kuman. Dan seterusnya diikuti dengan tayamum. Proses tayamum dilakukan mengikut syarak. Petugas perlulah dalam keadaan berwuduk dan
lengkap berpakaian mengikut prosedur yang ditetapkan oleh KKM, dan seterusnya melakukan tayamum ke atas jenazah pada lapisan yang ketiga. So selepas dah dikafankan jenazah tersebut menggunakan 3 lapisan yang saya dah terangkan tadi, kita perlulah menunaikan solat jenazah. Solat jenazah ditunaikan hanya 2 orang petugas sahaja yang telah ditetapkan oleh hospital, dan ruang untuk solat jenazah telah disediakan oleh pihak hospital. Akhir sekali saya akan terangkan tentang pengkebumian jenazah. Waktu kita mengkebumikan jenazah, kita tidak boleh melebihi 4 orang termasuklah waris, dan 4 orang itu bukanlah dari kalangan kontak rapat pada kes COVID-19, orang yang disyaki COVID-19 dan orang yang bergejala COVID-19. Semua petugas dan waris perlu berpakaian PPE, Personal Protective Equipment, yang telah disediakan dan ditetapkan oleh KKM. Seterusnya kita akan menyelia pengkebumian jenazah, dan akhir sekali kita akan membersihkan diri. Semua petugas dan waris perlu membersihkan diri mengikut garis panduan KKM. So sampai situ sahajalah penerangan saya tentang pengurusan jenazah COVID-19. Semoga ilmu ini dapat dimanfaatkan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.